سبحانك وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال والشرع الحرام والحلال. ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya kita nak i'tikaf, bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan pengerusi masjid serta jawatan kuasa, tuan-tuan haji, para jemaah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi, disayangi, dimuliakan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam rumah Allah, sama-sama melakukan ketaatan dan ibadah. Ketaatan yang paling utama kita lakukan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, kita dirikan secara berjemaah. Seterusnya kita menyambung ketaatan kita dengan duduk beriktikaf sambil kita menanti waktu isyak. Kita isi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita zahirkan rasa terima kasih, syukur kita kepada Allah melalui ketaatan ibadah yang kita perbanyakkan, dan mudah-mudahan dengan majlis-majlis ilmu yang kita hadiri dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami sentiasa dapat mengingati-Mu. Wa a'inna ala syukrika, mudahkan kami ya Allah untuk kami mensyukuri segala nikmat-Mu. Wa a'inna ala husna ibadatik, dan bantu kami ya Allah untuk kami dapat memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma aftah alaina hikmataka, ya Allah Kau bukakan ke atas kami ya Allah seluas-luasnya pintu hikmah, pintu kebijaksanaan-Mu ya Allah. Wansur alaina, limpahkan ke atas kami min khazain, daripada khazanah-khazanah rahmatika, rahmat-rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya arhamar rahimin, Engkaulah Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-hamba-Mu yang memerlukan kasih sayang daripada-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna, rabbana taqabbal minna, terimalah daripada kami ya Allah persembahan takwa kami melalui ibadah kami, solat kami, puasa, korban kami yang akan kami laksanakan pada beberapa hari ini ya Allah. Kama taqabbalta min Ibrahim khalilik, seperti mana Engkau menerima persembahan takwa melalui ibadahnya Nabi Allah Ibrahim AS sehingga ia menjadi khalilik, kekasih-Mu. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebulan yang lalu kita bersama, hari ini Allah beri kesempatan untuk sama lagi pada hari ini. Jadi beberapa hari lagi kita akan masuk ke 10 Zulhijjah, tuan-tuan, kurang 3 hari kalau tak silap saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan kebanyakan daripada kita telah ada bahagian korban masing-masing, tuan-tuan, kerana korban yang kita laksanakan ini adalah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara korban satu ibadah yang mempamerkan kita persembahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tuan-tuan, maka tak sampai darah tu kepada Allah, tak sampai daging tu kepada Allah, tetapi yang sampai itu takwa kita. Maknanya kalau kita berkorban pada tahun ini, mudah-mudahan tingkatan takwa kita bertambah. Seperti takwanya siapa? Kama taqabbalta min Ibrahim khalilik, seperti takwanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hebat takwa Nabi Allah Ibrahim, tuan-tuan. Satu ketika 100 tahun tunggu ada anak ke tidak. Ya Allah, kurniakan aku anak ya Allah. Allah kurniakan dia anak melalui melalui Siti Hajar. Kemudian bila dapat anak, tuan-tuan, diperintahkan pula tinggalkan isterinya Hajar dan anaknya di satu tempat fi ghairi zizar'in,
Fi wadin ghairi zi zar'in, satu tempat yang kering kontang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air, tinggalkan. Maka Nabi Allah Ibrahim ketepikan rasa sayang, rasa cinta, rasa apa? Sukanya dapat anak tadi, dihantarnya Siti Hajar ke satu tempat yang kering tadi. Maka Nabi Allah Ibrahim pun berpaling, maka dia berjalan sambil dipanggil oleh Siti Hajar, wahai suamiku, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tuan-tuan mati Allah. Apa? Cekalnya tuan-tuan, cekalnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, takwanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga dipanggil oleh isterinya, suamiku, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Tuan-tuan, maka Nabi Allah Ibrahim tak toleh, tuan-tuan. Terus sampailah Siti Hajar sebutkan, wahai suamiku, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Allah Ibrahim berpaling, maka dia menganggukkan kepala, kemudian meneruskan perjalanannya, meninggalkan isteri dan anak yang disayanginya. Tuan-tuan, perintah Allah, ini perintah Allah, maka kasih sayang, apa rasa cinta, semuanya ditinggalkan, ditolak tepi, tuan-tuan. Ini perintah Allah, aku utamakan. Tuan-tuan, 10 tahun berlalu, tuan-tuan, maka kembalilah semula Nabi Allah Ibrahim AS nak bertemu dengan isteri dan anaknya. Nak bertemu dengan anaknya Nabi Allah Ismail AS. Tiba-tiba turun pula ayat Quran suruh sembelih. Sembelih pula, tuan-tuan. Sembelih betul-betul. Sembelih betul-betul, tuan-tuan. Kita tak boleh bayang takwanya Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, tuan-tuan, bila turun perintah Allah, kita banyak alasan. Tuan-tuan, saya sendiri, tuan-tuan, bila Allah kata laksanakan hukum aku di muka bumi, kita banyak alasan, tuan-tuan. Macam susah nak buat hukum ni dekat Malaysia ni. Kita ni masyarakat berbilang bangsa, majmuk dan sebagainya. Banyak alasan kita buat, tuan-tuan. Kita tak terima terus daripada Allah, tuan-tuan. Syariat yang Allah bagi itu kita tak laksana terus. Kita ada pendapat kita ada pertikaian, kita ada tolak tarik, tuan-tuan, tambah tolak dan macam-macam lagi, tuan-tuan. Maka ketakwaan yang sebegini biasa-biasa, tuan-tuan. Tidak sepertinya takwa Nabi Allah Ibrahim. Sebab tu, tuan-tuan, bila kita sembelih nanti, sembelih binatang korban, bila hari raya nanti, tuan-tuan, kita sembelih binatang korban, maka, tuan-tuan, biasanya kita sembelih, kita sebut apa, tuan-tuan? Biasanya kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbir, tuan-tuan. Takbir bukan yang sebenar, tuan-tuan. Itu bukan sunnah, tuan-tuan. Sunnahnya memang kita disuruh bertakbir. Bertakbirnya sebutlah nama Allah dan bertakbir. Takbir yang disebutkan ini adalah Bismillah Allahu Akbar. Cukup. Tapi biasa kita buat, kita takbir raya. Dan tuan-tuan, takbir raya. Takbir raya ni, tuan-tuan, kita tengok balik takbir raya. Takbir raya ni ada dua, tuan-tuan. Satu, yang pertama takbir apa? Takbir mursal. Takbir mursal ni bila terbenam matahari masuknya 10 Zulhijjah ataupun terbenamnya matahari masuk 1 Syawal. Maka bermula takbir mursal. Sampai bila? Sampailah nanti imam takbir Allahu Akbar sembahyang raya. Itu takbir mursal. Tuan-tuan, itu takbir mursal. Kemudian ada satu lagi takbir namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni dia berkait dengan solat. Bila mula dia? Pada 9 Zulhijjah, subuh. Subuh 9 Zulhijjah. Kalau tahun ni hari Sabtu pagi, masuk waktu subuh. Bukan selepas semayang subuh, masuk waktu subuh. Sebelum subuh kita semayang sunat qabliyah, kan? Selepas sunat qabliyah seorang-seorang tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Baca pelan-pelan. La ilaha illallah. Kita tak ingat lah. Dia tak ada lagu, kan? Kena lagu lah. Berlagulah, tuan-tuan. Sebelum subuh. Lepas subuh, takbir. Sampai bila? Sampailah terbenam matahari 13 Zulhijjah. Bukan selepas asar. Bukan selepas semayang asar. Maknanya kita balik semayang asar, tiba-tiba ada jenazah sampai untuk disemayangkan. Kita pun semayang jenazah. Lepas semayang jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir lagi. Tiba-tiba kita pun sampai masjid pukul 6.30, siap-siap buka lampu, kita pun berdiri dekat belakang sana, kita semayang tahiyatul masjid. Dah terbenam matahari belum? Belum. Takbir lepas semayang. Apa sahaja yang berkait dengan semayang, solat wajib, solat sunat dan sebagainya, semua ada takbir. Tiba-tiba kita melakukan sembelihan, kita pun orang tukar sembelih pun letaklah dia punya pisau dekat leher, dia sembelih. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir apa?
Kita takbir apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita terfikir juga takbir apa tuan-tuan, kita kadang-kadang berkorban ni tuan-tuan, kita ikut adat. Tapi tak apalah tuan-tuan, daripada dia menyanyi baik dia takbir, kita jangan marah tuan-tuan. Cuma nak tanya tu takbir apa? Tuan-tuan, kalau dia dah biasa bertakbir, takbirlah. Tapi jangan niatkan takbir raya tuan-tuan. Kerana tak sunnah langsung tuan-tuan, untuk bertakbir. Yang diminta adalah, yang disyariatkan adalah sebutlah nama Allah dan bertakbir. Takbir bukan takbir raya, tetapi bertakbir bismillahi Allahu akbar. Tuan-tuan, kita biasakan nanti tuan-tuan, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini daripada engkau ya Allah. Binatang korban ni daripada engkau, aku persembahkan kepada engkau. Kita bacakan doa ni tadi tuan-tuan. Kita bacakan doa tadi, Rabbana taqabbal minna. Tuan-tuan, sama-sama kita sebut tuan-tuan. Rabbana taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilik. Min Ibrahim khalilik. Khalilik ni kekasihmu. Kekasihmu. Tuan-tuan, khalilik bukan pakcik. Dia khalil kan. Dia kekasihmu. Kekasihmu. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, kau terimalah persembahan takwa melalui ibadah korban kami ini ya Allah, kama taqabbalta, seperti mana engkau terima korbannya siapa? Nabi Allah Ibrahim khalilik, kekasihmu ya Allah. Tak fikir tuan-tuan, anak dah sembelih. Kita nak sembelih kambing tuan-tuan, dah bela berapa tahun? 2 tahun tuan-tuan, sayangnya. Lembu kita dah bela 3 tahun tuan-tuan. Dah ada nama dah, Zepi nama dia. Kita berbual dengan Zepi, boleh berbual dengan dia tuan-tuan, tiba-tiba nak sembelih. Sayang tak? Tapi kerana perintah Allah, takwa kita melebihi segala-galanya. Tuan-tuan, maka kita nak minta kepada Allah, mudah-mudahan korban kita tahun ini korban yang menambah ketakwaan kita kepada Allah. Maka ketika mana takbir kita lafazkan, Nabi Allah Ibrahim bila disembelih sahaja anak dia digantikan dengan bizibihan azim, satu binatang ternakan kibash. Tuan-tuan, ada yang mengatakan ini adalah persembahan korban daripada Habil zaman Tok Adam dulu. Tuan-tuan, maka ketika itu apa kata Nabi Allah Ibrahim? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak ada benda yang lebih besar melainkan Allah. Anak aku tak besar ni. Kasih sayang aku kepada isteri dan anak-anak tak besar lagi. Semua tak besar ni. Tapi Allah yang paling besar. Bila arahan itu datang daripada Allah, yang lain semua kecil. Tuan-tuan, yang lain semua kecil. Allah sahaja besar. Kemudian hebat engkau Ibrahim, kata malaikat. Hebat engkau Ibrahim, ketaatan engkau ni tak ada orang boleh contoh. Tak ada orang boleh ikut engkau Ibrahim. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Walillahil hamd. Aku tak layak dipuji. Aku tak layak dipuji. Ini semua pujian untuk Allah. Allah sahaja layak dipuji. Tuan-tuan, mati Allah. Kita tuan-tuan kadang-kadang buat kerja sikit aja tuan-tuan, hebat sikit dah. Bila nak dipuji ni, tak puji, tak terima kasih pun, dah mula masalah. Kita tuan-tuan dah mula masalah. Tapi tuan-tuan, pujian itu hanya bagi Allah. Tuan-tuan, sebab itu kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah saja puji. Tak ada benda yang lebih besar lepas raya ni tuan-tuan kecuali Allah. Tuan-tuan, pukul 4.30, pukul 4 petang, ada kawan kita pesan, Man, siap kita standby naik basikal, kita nak pusing ke Kampung Rahmat pukul 4 petang. Ada tak yang lebih besar daripada hobi kita? Ada. Bila? 4.40 azan asar. Nanti dulu Man, kita pergi pukul 5 semayang asar dulu. Maknanya Rabbana taqabbal minna, Allah terima korban kita seperti mana Allah terima korbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan mati Allah, mudah-mudahan Allah terima korban kita pada tahun ini. Tuan-tuan mati Allah, hari ini tuan-tuan sebelum Isyak ni ada masa sikit, kita nak menyambung perbahasan kita berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Tadi mukaddimah tuan-tuan tak patut kalau kita tak sebut tuan-tuan, tinggal berapa hari, 3 hari lagi tuan-tuan ibadah korban. Maka pada hari ini kita nak menyambung tentang sirah Nabi SAW. Hari ini kita berada di Taif. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, sebulan dah tuan-tuan dah sebulan dah kita tak bersama. Jadi pada hari ini tuan-tuan kita berada di bumi Taif. Bumi Taif yang jauhnya 100 km daripada Mekah. Tuan-tuan, saya suka nak ulang balik tuan-tuan
kedudukan Mekah, sini Mekah, kemudian sini Madinah. Sini Madinah. Taif ni tuan-tuan di dekat sini, dekat belakang. Dekat belakang sini. Malaysia kat mana? Malaysia kat sana. Sebab tu kita naik kapal terbang, kita akan lalu Taif. Kita akan lalu satu tempat yang bernama Qarnul Manazil. Pernah dengar tak tuan-tuan? Qarnul Manazil, tempat kita niat kalau kita buat umrah. Tuan-tuan, maka kita akan lalu. Jadi Taif ini adalah satu tempat yang tinggi, 150 km lebih kurang daripada bumi Mekah. Maka pada tahun ke-10 kenabian, Nabi SAW setelah kematiannya Abu Talib, setelah kematiannya Khadijah, maka Nabi ni mencari orang yang boleh menerima dakwah dia. Tepu dah orang Mekah, tak ada siapa nak terima, maka Nabi fikir, oh ada satu tempat ramai saudara aku. Kat mana tuan-tuan? Kat Taif lah. Sebab Taif ni ada satu perkampungan yang bernama Bani Sa'adah. Bila Bani Sa'adah, kita teringat dengan Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah ni adalah ibu susuan Nabi SAW. Maka ramai saudara mara Nabi SAW di sana. Maka dia cari, mungkin ada orang saudara mara yang boleh terima dakwah, yang mungkin boleh bantu dia. Maka Nabi pun pergi ke Taif. 10 hari perjalanan sampai ke Taif, maka Nabi SAW bertemu dengan 3 orang. Ini kita murajaah tuan-tuan. Maka Nabi bertemu dengan 3 orang pembesar, Abdul Yalil, Hubaib dengan Mas'ud. Ketiga-tiganya anak Amru As-Saqafi. Amru bin Umair As-Saqafi. Maka ketiga-tiganya menolak dakwah Nabi. Tiba-tiba menolak. Tuan-tuan, kita tahu orang Arab ni kalau menerima tetamu, dia menghormati tetamu. Tuan-tuan, 3 hari. Kita tahu ni tuan-tuan. Tapi bila sampai ni, dia menolak dakwah Nabi. Bukan sekadar menolak, tetapi dengan kata-kata yang cukup memedihkan hati. Kalau engkau lah Nabi, aku sanggup koyakkan kiswah Kaabah lah. Kiswah Kaabah ni bangsawan ni boleh pegang tuan-tuan. Kiswah yang warna hitam dekat Kaabah tu. Bila disalin baru, dia akan potong-potong, dia akan bagi pada YB, menteri. Ni orang-orang besar-besar yang dapat. Kita biasa-biasa tak dapat tuan-tuan. Aku sanggup koyak lah kalau kau ni Nabi. Tuan-tuan, kita nak minang anak orang. Bang, saya nak pinang anak abang. Tiba-tiba bukan dia tolak, dia memang tolak tuan-tuan, tetapi penolakan itu dengan kata-kata yang hina. Anak aku tu PhD. Dia belajar dekat USM. Tuan-tuan, belajar jauh tuan-tuan dekat USM. Hujung dia ada M, lambat sikit tuan-tuan. Anak engkau tu kerja apa? Boleh bagi anak aku makan ke? Tuan-tuan, tak apalah, terima kasih je lah. Kita pun balik. Apa maknanya? Tak terima. Tapi kalau cakap je, minta maaf saya tak terima, cukuplah. Tetapi dengan kata-kata hina Nabi SAW manusia tuan-tuan, maka Nabi tidak diterima pada seorang. Kemudian datang lagi seorang lagi, kalau betul lah engkau adalah seorang Nabi, aku takkan bercakap dengan kau. Tuan-tuan, maka Nabi tunduk. Nabi pergi lagi seorang. Maka apa kata lagi seorang? Macam tak ada orang lain Allah nak pilih, kenapa engkau Muhammad? Tuan-tuan, macam Allah, maka tak diterima juga. Kemudian apa kata Nabi? Idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Sekiranya apa benar yang, apa kalau bahasa Melayu kita, jika benar apa yang dikata, apa orang Melayu kata apa? Benar bagai dikata, apa tu? Maknanya bahasanya begitulah. Maka biarkan aku untuk aku berdakwah kepada orang lain pula. Maka Nabi SAW keluar daripada rumah pembesar tadi menuju ke kota Taif. Berdakwah satu rumah ke satu rumah. Dakwah satu rumah ke satu rumah tuan-tuan. Apa yang berlaku? Maka Nabi duduk di Taif selama 10 hari. Tadi kita cerita apa? 10 hari perjalanan. Kemudian selesai dah dengan siapa? Zaid bin Harisah. Kemudian 10 hari lagi Nabi duduk di Taif. Apa yang berlaku tuan-tuan? Duduk di Taif, masuk pintu ke pintu, rumah ke rumah. Maka ada kalanya Nabi ini tidak diterimanya dakwahnya sehingga ditolak keluar. Tersungkur Nabi di muka pintu. Subhanallah. Tuan-tuan, mati Allah, bukan senang Islam tu sampai kepada kita. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi mengharapkan manusia, tuan-tuan, saudara maranya boleh terima dakwah dia. Tetapi apa yang berlaku? Tuan-tuan, maka Nabi juga mengharap pada manusia. Nanti kita akan tengok hujung nanti apa sebab dia tuan-tuan. Maka tidak diterima Nabi SAW, sehingga kan Nabi SAW mendapati tidak seorang pun daripada kalangan pembesar-pembesar Taif ini tidak yang menerima dakwahnya. Faqalu, sehingga kan pada hujung hari 10, hari yang ke-10, dah 10 hari berdakwah ni,
lapar, dahaga, sejuk, kita cerita atas bukit tuan-tuan, sejuknya dan sebagainya, maka faqalu ukhruj min biladina. Apa mereka kata? Muhammad, keluar daripada bumi kami. Bilad ni maknanya negara. Keluar daripada bumi kami, daripada negara kami. Dia halau Nabi SAW. Apa dia buat, tuan-tuan? Wa agharru bihi sufaha'ahum. Maka mereka menghasut orang-orang bodoh di kalangan mereka. Orang-orang bodoh ni maknanya apa, tuan-tuan? Orang-orang bodoh ni bukan nak cerita orang bodoh Leo meleleh, bukan. Tuan-tuan, ambil SPM 9 semua. Bukan itu maksud dia, tuan-tuan. Orang bodoh ni, tuan-tuan, dia ikut apa kata pemimpin walaupun salah. Ini sufaha. Ini sufaha, tuan-tuan. Dia tentang hukum Allah, dia buat maksiat, dia buat kesalahan, tetapi kita tetap sokong dia. Ini sufaha. Kita nak jadi sufaha ke, tuan-tuan? Jangan jadi sufaha, tuan-tuan. Kerana mereka mengumpulkan sufaha'ahum falamma aradul khuruj. Maka bila Nabi ni nak keluar dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, Nabi ni berjalan keluar perlahan-perlahan, maka mereka ni datang, diupah oleh pembesar-pembesar mereka supaya mengeluarkan kata caci maki dan jerit-jeritan yang menyakitkan hati. Nampak, tuan-tuan? Maka sehingga mereka ni ramai, makin ramai, Nabi berjalan. Nampak, tuan-tuan? Bila dia berjalan ni, Nabi berjalan, fawaqafu lahu simatain, sehingga ijtama'an alaihin nas, maka mereka ni berkumpul manusia, ramai ni, tuan-tuan, sehingga dia membentuk dua barisan. Simatain. Tuan-tuan, boleh faham tak, tuan-tuan? Dia tadi berkumpul. Dia berkumpul ramai. Nabi dekat depan, dia maki hamon, Muhammad, keluarlah, apa kau ahli sihir dan sebagainya, tuan-tuan. Bila Nabi berjalan, orang ni nanti dia akan ikut Nabi, maka automatik dia akan jadi dua saf. Boleh faham tak, tuan-tuan? Dua saf. Contohlah, tuan-tuan, kita berkumpul, ada raja datang, tuan-tuan, berkumpul kat depan, tiba-tiba raja tu pun jalan, jadi automatik orang akan berkumpul, jadi raja pun jalan, salam, betul tak, tuan-tuan? Itulah yang berlaku kepada Nabi, simatain, ataupun disebutkan safain, dua saf. Satu saf, kalau satu saf namanya saf, kalau dua saf, tiga saf jadi sufuf, jamak, kan, tuan-tuan? Tetapi kalau dua saf, saf ni maknanya menghadap ke depan, macam kita buat semayang ni saf. Tetapi kalau simatain, dia saf, dia tak menghadap ke sana semua, dia salah satu menghadap berhadapan, dia menghadap-ngadap. Itu simatain. Bahasa Arab ni begitu, tuan-tuan. Bahasa Arab ni dia unik, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, jalasa. Kalau kita belajar, tuan-tuan, kita pernah belajar dulu sekolah agama, jum-jumatun, ingat lagi tak, tuan-tuan? Jum-jumatun, tengkorak kau. Saya pergi negara Arab, tuan-tuan, saya sebut jum-jumatuka, ketawa dia. Seumur hidup aku tak pernah sebut perkataan tu. Tuan-tuan, bahasa Arab ni, tuan-tuan, dia satu makna yang sama. Contoh, tuan-tuan, jalasa duduk, qa'ada duduk. Mana satu yang betul? Kan? Dalam Quran kan ada wa qu'udan, kan? Qu'udan, duduk ni, tuan-tuan, jalasa daripada berdiri kepada duduk. Contoh, kalau saya buat, saya berdiri, saya duduk, ini perbuatan saya jalasa. Tapi kalau saya baring, kemudian saya duduk, itu bukan jalasa, itu qa'ada. Nampak tak, tuan-tuan? Itu bahasa Arab. Tuan-tuan, dia berbeza. Kalau safain, semua saf, satu saf, dua barisan, tiga barisan, semua ngadap satu tempat. Tetapi kalau simatain, kita baca buku ni, dia dua saf tapi dia menghadap. Macam raja lalu, dia menghadap kat raja. Jadi raja salam. Cuma Nabi SAW bila dibuat dua saf ni, tuan-tuan, waja'alu yarmuhu bil hijarah, tetapi mereka membaling, bukan sekadar kata kesat, tetapi dia membaling batu, kayu, tulang. Tuan-tuan pernah pergi Taif? Kalau ada rezeki pergi Taif, tuan-tuan. Dekat Taif ni, tuan-tuan, kalau kita duduk di lereng-lereng bukit, kita akan nampak batu-batu jatuh daripada atas. Dia berbukit, tuan-tuan, tetapi bukan macam Bukit Fraser. Dia cantik, ada pokok, sana batu. Tuan-tuan boleh ambil satu batu, dua batu, ambil contoh. Batu besar mana yang mereka pegang baling kepada Nabi SAW? Tuan-tuan boleh pegang, subhanallah. Batunya segenggam macam ni ada. Tuan-tuan, ada yang lebih besar, mungkin ada yang lebih kecil, tapi batu dia batu bukit.
Itulah batu yang dibaling kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita duduk di situ, tuan-tuan, ya Allah, menitis air mata kita, tuan-tuan. Kalau kita tengok batu-batu tersebut, tuan-tuan mati Allah. Kemudian apa yang berlaku, wa bi kalimatis safah, dan kata-kata cacian, warajamu araqibai. Cara balingan dia pun ada cara. Bukan dia baling, dia tengok Muhammad dia baling gitu. Tak, dia tak baling macam tu. Kalau baling macam tu, matilah, tuan-tuan. Apa yang dia buat, tuan-tuan? Wayarmunahu bi araqibai. Bila Nabi ni melangkah, Nabi langkah saja, kaki yang dilangkah ni yang dibaling. Boleh faham tak, tuan-tuan? Mereka macam sekata, nampak, okey, Muhammad angkat kaki kanan, kaki kiri dia, maka dia ambil batu, dia baling. Baling ke ramai-ramai, baling ke kaki. Tuan-tuan, kemudian jatuh, angkat lagi kaki kanan pula yang dibaling serentak. Tuan-tuan, dibaling kaki kanan. Kemudian disebutkan dalam kitab, penulis meletakkan perkataan warajamu dan merejam. Rejam dengan yarmi lain. Campakkan aku, saya pun ambil barang ni, saya pun campak. Kan? Orang tu pun boleh ambil. Kalau baling gini. Dan balingkan aku gini, kita baling. Orang tu pun dah standby dah, bisa laju je kan. Tapi kalau dia rejam, tuan-tuan, budak-budak sekolah kita kan dia merejam lembing. Pernah dengar tak, tuan-tuan? Dia tak membaling lembing, dia lontar peluru, ada lontar. Tetapi kalau dia merejam, macam mana rejam? Dengan muka dia kan gini, dah standby nak merejam. Yarjamu nahu, dia merejam. Maknanya batu yang tadi bukannya dia campak gitu, tak, dia rejam. Nabi angkat, baling gitu. Subhanallah. Boleh bayang tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, ini tuan-tuan, apa yang kita cerita ni diambil daripada hadis dan athar, tuan-tuan. Kalau kata sahabat Nabi SAW, maka tuan-tuan mati Allah, hatta ikhtasaba na'lahu bid-dima'. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Sehingga terdengar kocakan kasutnya Nabi SAW dengan darah. Darah, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Boleh terdengar ketika itu, tuan-tuan, balingan batu yang banyak ni tadi, tuan-tuan. Balingan batu ada yang sesat. Ada yang sesat. Sehingga kan Zaid bin Harisah nampak batu tu datang, maka Zaid bin Harisah pun menahan batu tadi daripada terkena Rasulullah. Terkena pada Zaid, tombang Zaid. Zaid tombang, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku? Maka Nabi angkat Zaid, dia letak macam ni. Boleh bayang tak, tuan-tuan? Dia letak kepala kat belakang. Boleh bayang tak, tuan-tuan? Maka diangkat macam ni. Maka Zaid bin Harisah dengar, ikhtasaba na'lahu Nabi SAW bid-dima'. Aku mendengar kocakan darah di kaki Nabi, di capalnya Nabi dengan bunyi darah. Tuan-tuan, kita pernah pakai kasut Legend, sepatu Legend. Apa tu? Kat Paucukang. Kita pergi nyawet, hujan. Kemudian berhenti hujan, kita pun jalan. Apa bunyinya, tuan-tuan? Kecak, 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 kecak. Kita pakai selipar Jepun, kita ambil semayang kat belakang. Apa bunyi dia? Kecak, kecak, kecak. Sakit telinga dia, tuan-tuan. Tapi bunyinya, tuan-tuan, dengan darah. Kerana siapa yang dengar? Zaid bin Harithah. Kerana dia digendong oleh Nabi SAW, dia tombang. Tuan-tuan, mati Allah. Ini, tuan-tuan, perjuangan nak sampaikan Islam kepada manusia ni, tuan-tuan. Wa kana Zaid bin Harisah alaihi. Maka ini telah setelah Nabi SAW mengangkat Zaid bin Harisah kerana terkena kepada kepalanya. Berapa jauh, tuan-tuan, berlaku? Sehinggalah Nabi sampai kepada satu kebun, masuk sahaja pintu kebun tadi, masuk sahaja pagar kebun tadi, maka orang-orang Taif pun beredar pergi. Dia tak ikut Nabi masuk dalam kebun. Tuan-tuan, kebun ni, tuan-tuan, dengan tempat Nabi berdakwah tadi, ulama menyebutkan bahawa jauhnya adalah salasu amyal minat Taif. Salasu amyal minat Taif. 3 batu daripada kota Taif. 3 batu ni, tuan-tuan, saya Google, tuan-tuan. Bukan dia tukar, convert, tuan-tuan, 3 batu kepada kilometer, lebih kurang 4.5 something je kilometer. Kalau sini sampai mana, tuan-tuan? Sampai tak kubur Cina dekat depan sana tu? Sampai, tuan-tuan. Itulah jauhnya Nabi SAW kena baling. Subhanallah, tuan-tuan. Jauh, tuan-tuan, jauh. Tuan-tuan, maka itulah Nabi SAW meneruskan perjalanan sehingga masuk ke dalam kebun tadi. Maka Nabi pun bersandar. Kebun apa? Kebun inab, kebun anggur. Maka Nabi pun bersandar di batu di bawah
apa apa nama dia, teduhan pokok-pokok anggur. Nabi pun bersandar, kemudian Nabi bersandar ke batu. Nabi letakkan Zaid bin Harisah, Nabi sandar ke batu, kemudian lunjurkan kaki, tuan-tuan. Kemudian Nabi angkat lututnya. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh bayangkan tak, tuan-tuan? Bila Nabi bersandar, kita bersandar dekat dinding, kemudian kaki melunjur dalam keadaan dah basah darah ni, tuan-tuan. Kemudian Nabi angkat lutut dia. Kemudian Nabi meletakkan sikunya ke peha. Boleh bayang tak? Boleh bayang tak, tuan-tuan? Kerana kita kena bayangkan ni, tuan-tuan. Kerana Nabi ketika itu bila duduk sahaja, Nabi tak ada merongon, tak ada marah-marah, Nabi terus angkat tangan berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi meletakkan sikunya ke atas peha. Kerana dia punya lutut dia naik kan, tuan-tuan. Maka Nabi letak gini. Nabi pun berdoa. Ya Allah, gitu, tuan-tuan. Macam kita biasa buat. Kita biasa buat hari Jumaat, tuan-tuan. Imam baca khutbah, auzubillahi minasyaitan, kita pun letak atas peha. Kita bukan letak siku dengan tangan-tangan letak atas peha. Macam apa Ustaz Ismail Kamus kata apa dulu? Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. kita punya style. Saya lah, tuan-tuan tak, tuan-tuan. Letak atas peha. Ya, ini Nabi buat ni, Nabi buat. Tak, tuan-tuan, Nabi ni 4,5 km kena baling dengan batu. Tuan-tuan, angkat Zaid bin Harisah pula. Tuan-tuan, kita tak ada, kita letak atas tu. Berdengkur pula tu. Maka tuan-tuan mati Allah, Nabi letakkan tangannya ke peha. Maka Nabi mengangkat tangan dan berdoa dengan doanya yang cukup masyhur. Tuan-tuan, apa yang berlaku bila siku ni dalam bahasa Arab disebut ku', kaf waw ain. Ku'. Tuan-tuan ada rezeki pergi ke Taif, tuan-tuan akan dibawa ke satu tempat yang bernama satu kebun, tuan-tuan. Nanti dia akan tunjuk, tak boleh berhenti. Kalau beberapa tahun sebelum ni dia tak benarkan berhenti. Bas boleh lalu aje. Nanti dia akan perlahan. Okey, jemaah semua cuba tengok belah kanan. Nampak tak ada masjid kecil tu? Itu namanya Masjid Qu'. Itu namanya Masjid Qu'. Masjid Qu' tu apa? Kita tak tahu. Kan kita dah tahu ni, tuan-tuan. Hari ni kita dah belajar, tuan-tuan. Itu masjid adalah tempat yang mana Nabi duduk bersandar di balik rimbunan pokok kurma, anggur tadi, dan Nabi bersandar kerana kepenatan, kesedihan jiwanya, tuan-tuan. Tuan-tuan, dengan kata-kata hinaan, tuan-tuan, balik sekolah, balik kerja tadi, tuan-tuan, dekat pejabat kena maki hamuan dengan bos. Kita hantar proposal, dia tengok 2-3 line, dia campak depan kita, pam. Dia sebutlah, tuan-tuan, dia sebut maki hamun 5-6 ekor binatang free dia bagi kat kita korban. Tuan-tuan, dia kata dah 10 tahun 20 tahun kerja pun lembab. Tuan-tuan, kita keluar, tuan-tuan, keluar daripada pejabat tadi, balik bawa kereta ni, tuan-tuan, tembus tak nampak apa, tuan-tuan. Balik-balik, tuan-tuan, buka pintu duduk je, abang dah balik, kau tak nampak aku dah balik, marah terus kan, tuan-tuan. Nampak emosi kita terganggu, tuan-tuan. Dia tak ada sebat kita, dia tak ada baling batu kat kita pun, tapi dengan maki hamun ni cukuplah, tuan-tuan, boleh melemahkan kehidupan kita berapa hari nak baik tu, tuan-tuan. Ini Nabi SAW bukan kata hinaan, macian, cacian, jeritan, bahkan dilempar dengan batu, kayu dan tulang-tulang. Subhanallah. Tuan-tuan, mati Allah, susah Nabi nak berdakwah kepada kita ni, tuan-tuan. Islam yang sampai kepada kita ni penuh dengan tangisan, penuh air mata, darah nak sampai kepada kita. Sayang Islam, tuan-tuan. Kita kena sayang Islam yang ada dalam diri kita. Berapa ramai orang yang mempermainkan Islam saat ini, yang murtad begitu saja dengan Facebook, dengan TikTok dan sebagainya, melayang iman, tuan-tuan. Takwa tu melayang begitu saja, tuan-tuan. Tak ada rasa pun Islam ni yang ada pada kita ni kita nak hargai. Kerana kita tak kenal Islam, kita tak belajar tentang Islam. Ini hero sebenar kita ni, tuan-tuan, bukan Mak Kilau. Mak Kilau, tuan-tuan, kita nak kenal Mak Kilau, kita bawa anak-anak kita je, kita kena kenal hero, tuan-tuan. Kita belajar sirah ada bawa anak-anak, tuan-tuan. Kita nak kenalkan dengan anak bini kita, tak kenal, tuan-tuan. Mereka tak kenal dengan Nabi, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan, saya mengajak diri saya dah, tuan-tuan, kita kena kenal perjuangan Rasulullah, baru kita sayang Rasulullah. Bila dihina Rasulullah, baru kita menitiskan air mata bila kita berselawat. Tapi sekarang kita berselawat biasa aja, tuan-tuan. Kita takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis kita.
Kenapa menangis? Tak dapat balik kampung. Tak, ulama tuan-tuan, orang alim, dia menangis Allahu Akbar, teringatkan besarnya perjuangan Nabi Allah Ibrahim AS, takwanya Nabi Allah Ibrahim berbanding aku. Menangis dia. Walillahil hamd. Menangis dia. Aku ni nak harap puji aja. Sikit buat nak puji, sikit buat nak puji. Tapi Nabi Allah Ibrahim hebatnya tuan-tuan, sampai sembelih anak, taatnya kepada Allah, dipuji oleh malaikat. Maka Nabi Allah Ibrahim kata apa? Bukan aku yang patut dipuji, tetapi siapa? Allah. Kerana dia yang membenarkan aku untuk melakukan ketaatan sebegitu. Kita hari ini, kita baik, kita datang masjid bukan untuk dipuji. Sesungguhnya Allah tu segala pujian untuk Allah. Kerana Allah yang benarkan kita datang ni tuan-tuan. Kalau Allah tak benarkan kita datang hari ni, kita tak duduk rumah Allah hari ni. Tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab itu kita sebut alhamdulillah. Ya, tuan-tuan, mati Allah. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW? Saya kira sempat untuk kita bacakan doa ni tuan-tuan. Maka apabila tenang sahaja Nabi SAW meletakkan dua sikunya di atas pehanya. Tuan-tuan, lepas ni jangan jadi dalil pula. Boleh rupanya letak atas peha. Jangan pula jadi dalil lah, tuan-tuan. Kita syarah hadis sendiri. Tuan-tuan, tak boleh. Tuan-tuan, maka kita pun letak atas peha. Itu yang kita suka buat hari Jumaat. Saya kalau terletak atas peha, ya astagfirullahaladzim. Angkat balik. Adab. Nak letak atas peha boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tak nak angkat pun tak apa. Adab aja, tuan-tuan. Doa tak seperti angkat tangan. Kan tuan-tuan? Ada saya pernah nampak tuan-tuan, setiap kali tawassul dengan amal soleh, tuan-tuan, setiap kali kita melakukan amal soleh, maka kita disunatkan berdoa. Setiap kali kita melakukan amal soleh, kita disunatkan berdoa. Kenapa kita lepas mayang kita doa? Ujung sekali. Kerana kita telah melakukan satu ketaatan amal soleh yang paling besar. Apa dia? Semayang. Sebab tu lepas mayang kita kena doa. Apa lagi yang kita kena doa? Tu tabung tu tuan-tuan. Setiap kali kita masukkan duit, tuan-tuan, benda yang kita sukai, kita kena dermakan, sedekahkan, korbankan benda yang paling kita suka. Tuan-tuan, benda yang paling kita suka. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Janganlah kamu sedekahkan ataupun zakatkan ataupun korbankan benda yang kamu tak suka. Kita kan selalu, masjid tu ada buat program tu, baju-baju lama, sedekah baju. Kita pun buka almari, ini baju ni fashion lama. Benda yang kita tak suka, kita ambil, kita kumpul lah. Ini semua dah ketat, ini kecil, ini fashion lama. Benda tak suka kita sedekah. Itu bukan sedekah tuan-tuan. Itu bukan sedekah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Tuan-tuan, kita nak sedekah benda yang paling kita suka. Nak masuk dalam tabung masjid, nak bagi pada anak yatim, kita buka beg duit kita tengok mana yang kita suka. Ada duit RM1, ada duit RM5, ada duit RM10, ada duit RM20, RM50 dengan RM100. Tuan-tuan suka yang mana? Tuan-tuan suka yang mana? Kalau tuan-tuan kata suka yang RM100, ramai orang suka RM100 tuan-tuan, maka kena ambil yang RM100 baru. Itu hakikat sedekah. Sehingga terasa di hati keberatan, maka itu dinamakan sedekah. Tuan-tuan mati Allah. Tapi kalau saya suka RM1. Saya memang suka RM1, tak tahulah, daripada kecil saya suka RM1. Sebab tu saya masuk dalam tabung RM1. Tuan-tuan mati Allah. Terpulang kat kita lah mana yang kita suka tuan-tuan. Itu yang namanya sedekah yang paling baik. Tuan-tuan mati Allah. Maka kita mulakan hari ini, kita nak sedekah benda yang paling kita suka. Kita nak sedekah dekat anak yatim. Kita nak ajak budak-budak kan datang, tiba-tiba ada beberapa orang anak yatim, kita nak bagi dia suka. Kita buat program anak-anak yatim, kita buat makan tengah hari nasi ambeng. Kita pun bincang, kita nak bagi makan apa? Kita bagi makanan yang terbaik. Makanan apa? Kita buat nasi ambeng. Puas hati banyak. Itu kita punya tekak. Tekak budak-budak apa? Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbih. Kan kita baca surah Insan, bagi mereka makan makanan yang mereka suka. Tanya budak-budak dia suka makan apa? McD, KFC, beli KFC. Bukan ikut tekak kita. Tuan-tuan, budak-budak tak bagus makan McD. Habis makan nasi ambung tu bagus. Dengan minyaknya, dengan apa. Tuan-tuan, mati Allah, nampak? Kita amalkan Islam dalam kehidupan kita. Sehingga kita bersedekah, kita buat apa pun kita ikut Islam. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi ada sedikit masa lagi tuan-tuan, saya sebutkan doanya. Maka apabila tenang sahaja Nabi SAW, maka Nabi angkat tangan. Kenapa Nabi angkat tangan dalam rintihan Nabi? Nabi mengadu dengan Allah, bukan merungut. Bukan merungut. Ya Allah, engkau buat apa ni ya Allah?
PKP ni ya Allah, aku tak ada kerja ni ya Allah. Marah Allah. Subhanallah. Bukan marah tuan-tuan. Apa kita tengok Nabi contohnya tuan-tuan. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau ya Allah. Dalam keadaan berdarah ni ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, lemahnya aku ni ya Allah. Nabi SAW, wahila taqilati, dan tiada daya upayanya aku ya Allah, wahawani 'alan nas, dan hinanya aku di kalangan manusia. Kemudian Nabi sebut apa? Ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang memerlukan kasih sayang. Kenapa Nabi sebut Ya Arhamar Rahimin? Tuan-tuan, kita doa kan? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Kenapa kita sebut Arhamar Rahimin? Tuan-tuan mati Allah, bila Nabi tadi, ya Allah, aku ni lemah ya Allah, aku ni tak ada daya upaya, aku ni dibenci oleh manusia. Tuan-tuan, satu hari kita keluar nak pergi kerja, kita start kereta, tiba-tiba jalan, kenapa kereta aku sengat, keluar sekejap tengok-tengok tayar pancit. Kita pun berpeluh-peluh ganti tayar. Settle, kemudian pusing sampai dekat parit simpan sana, pusing sana, kereta tu tak nak berlanggar depan. Perbang. Allah. Langgar pula tuan-tuan. Kira, kita kena ganti apa semua, maka kita pun terus perjalanan. Keluar sampai jalan besar. Pusing nak ke Senggarang tuan-tuan, kita tengok kereta ni lambat sangat, kita pun motong, tiba-tiba ada JPJ depan. Aduh tuan-tuan. Dia satu musibah yang kena kepada kita. Sampai pejabat, baru buka pintu dah kena makin hamon dengan bos kita. Terduduk kita. Apa dosa aku hari ini? Betul tak tuan-tuan? Setiap musibah bila kita rasa, aku dosa apa hari ini sampai Allah bagi aku macam ni. Macam tu juga Nabi. Nabi ni nak kena bunuh dekat Mekah. Pergi Taif, balik kena baling batu. Nabi terduduk ni. Aku ada salah apa? Dosa apa ni? Sehingga Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah kerana peristiwa ni, kecelakaan ni, kerana aku ada dosa ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kerana apa? Kerana Engkau tu faham penyayang. Nabi sebut Engkau tu Maha Penyayang. Tuan-tuan, contohlah tuan-tuan. Contoh. Main bola, anak kita main bola dekat rumah. Pasu dekat tepi tu harganya RM5,000. Beli kat Korea Selatan. Korea Selatan, Korea Utara. Beli kat Korea Utara masa mak tu pergi jalan. Cantik dia letak satu batu, kemudian dia letak cantik. Pecah tuan-tuan pasu tu. Tiba-tiba bapaknya tengok, habislah kau. Anak dah bergigil. Datang mak tuan-tuan, tengok dia singa. Tuan-tuan kena marah, pam. Anak tadi terkejut. Demam anak tu. Demam. Tuan-tuan, malam ni tuan-tuan, menggigil budak tadi, kepanasan. Tuan-tuan, panas ni, cukup panas. Tiba-tiba mak dia datang, apa yang dia buat tuan-tuan? Mak tadi marah ni tadi tu. Maka dipegang kepala anak dia, menangis mak dia, letak ni kain, emas, bagi ubat semua, usap kepala. Anak dia ni tadi dalam keadaan takut, dia minta maaf dengan dia. Mak, Along minta maaf mak, tadi pecahkan pasu mak. Apa kata mak? Mak akan cakap, Along tak apa Along. Jangan fikir pasu tadi Along. Along baik, dah cukup hebat dah cukup segar, lega dah mak. Mak sayang Along. Along tak ada ganti, tapi pasu tu mak boleh cari lain, mak boleh usahakan. Nampak tak? Dia boleh maafkan. Dia boleh maafkan kesalahan besar mana pun harga tu tadi tu. Dia boleh maafkan. Kerana apa? Kerana mak ada sifat penyayang. Kerana mak ada sifat penyayang. Allah Maha Penyayang. Dosa apa yang kita buat Allah tak ampunkan? Dosa apa tuan-tuan? Dosa tengok amoi petang tadi, Allah ampunkan dah. Air semayang kita ambil tadi, dah gugur dah dosa tu tuan-tuan. Tuan-tuan, semalam kita ngorak janda sebelah tu, dah settle lah tuan-tuan. Semayang, antara semayang dengan semayang ni menghapus dosa dah. Nampak? Allah Maha Penyayang tuan-tuan. Allah Maha Penyayang tuan-tuan. Tak macam dulu umat Nabi Allah Musa, faqtulu anfusakum, nak taubat, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum, nak taubat kepada Allah, bunuh jiwa-jiwa kamu. Bunuh diri tuan-tuan, bunuh diri, nak taubat. Tapi kita umat Nabi SAW cukup dengan apa? Istighfar, cukup dengan ambil semayang. Dosa kecil tuan-tuan, kebanyakan ulama kata tak payah taubat. Tak payah taubat. Malam tadi kita tengok Astro.
Memang tengok sukan tuan-tuan, tapi tengok Pandalela Rino. Cantik. Apa yang cantik bang? Tuan-tuan, cantik. Dia terjun tu cantik. Saya ni pakai sebut dia betul. Yang main apa renang tu kan tuan-tuan. Dia punya pakaian tu semua dosa tuan-tuan. Kita tengok berita TV3 malam ni, berita kan tuan-tuan. Kita tengok berita, tapi yang cantik tu pakai tudung, tak pakai tudung tuan-tuan. Kita tengok muka dia cantiknya. Dosa tu. Tapi tak perlu taubat. Kerana dia akan terhapus dengan semayang kepada semayang fardu. Dengan wuduk yang kita ambil, dia akan hapus. Kecuali dosa besar, kita kena taubat. Tuan-tuan, maka Nabi sebut, Ya Arhamar Rahimin. Kalau aku ada kesalahan, aku ampunkan aku, Ya Allah. Aku yakin engkau ni maha penyayang. Sebab itu kita baca tadi apa? Rabbana ghfir lana zunubana, Ya Allah, kau ampunkan dosa aku, Ya Allah. Wa zunuba walidina, dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Kaum muslimin, musliman, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Wahai Tuhan yang maha penyayang kepada hamba-hamba ni yang perlukan kasih sayang tak daripada Allah, perlulah kita ni perlu diampunkan dosa. Sebab tu kita sebut Ya Arhamar Rahimin. Jadi hari ni tuan-tuan, setiap doa yang kita baca keampunan, kita sebut Ya Arhamar Rahimin. Kita sebut tuan-tuan, mati Allah. Jadi sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan. Maka apa kata Nabi SAW? Anta Rabbul Mustad'afin, engkau Tuhan kepada orang-orang yang lemah macam aku ni, Ya Allah. Wa anta Rabbi, engkau Tuhanku, Ya Allah. Ila man takiluni, kau nak hantar aku ke mana, Ya Allah? Ila ba'idin ayyatajahhamuni, adakah kepada orang yang jauh nak mencederakan aku? Siapa dia? Orang Taif. Kemudian au ila aduwin malakathu amri, ataupun orang yang berada di tempat aku sendiri yang mengambil hak aku. Siapa? Orang Mekah. Nabi orang Mekah, tapi Nabi duduk kat Mekah, nak dibunuh, nak dihalau dan sebagainya. Aku nak pergi mana, Ya Allah? Nabi keluar daripada Taif hari ke-10, hari yang terakhir. Nabi nak keluar daripada Taif, kena halau. Nabi nak pergi mana? Nak balik Mekah. Orang Mekah dah standby nak bunuh Nabi SAW. Nabi nak pergi mana? Maka Nabi mengadu dengan Allah, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalaulah bukan kerana kemurkaanmu aku jadi macam ni, Ya Allah, aku tak peduli. Aku tak peduli. Aku cedera ke apa ke, aku tak peduli. Kalau itu bukan kerana kemurkaanmu. Maknanya apa tuan-tuan? Setiap musibah yang kita dapat tak semesti kerana kesalahan yang kita buat. Betul tak tuan-tuan? Setiap musibah yang kita ada, tuan-tuan, contoh tadi, pancit kereta. Mungkin itu kafarah dosa kita buat. Sebab, tapi jangan kata setiap kesalahan yang kita buat kerana dosa kita. Tak belum tentu. Belum tentu, kadang-kadang Allah saja nak bagi ujian kepada kita. Nak bagi ujian kepada kita. Supaya apa? Takwa iman kita makin tinggi. Tuan-tuan, inilah doa Nabi SAW. Maka panjang lagi doa tuan-tuan, tapi cukuplah sekadar itu. Kita nak sebutkan bahawa Nabi SAW meletakkan kuok, dua sikunya di atas paha, kemudian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengadu. Begitulah kita tuan-tuan, sekiranya kita ada masalah apa tuan-tuan, kita ngadu dengan Allah. Bahasa Melayu pun boleh tuan-tuan. Ya Allah, PKP ni cukup memeritkan aku, Ya Allah. Bisnes tak jadi, Ya Allah. Isteri aku keluar dah lari daripada rumah, Ya Allah. Ini ujian kau beri kepada aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku. Kita berbual dengan Allah. Aku engkau dengan Allah, tuan-tuan. Kita rapat dengan Allah. Aku engkau. Tak ada saya awak, tuan-tuan. Maka ngadu dengan Allah. Barulah kita ngadu dengan YB. Barulah kita ngadu dengan manusia. Kerana apa tuan-tuan Nabi mengadu? Kerana Nabi mula didatang ke Taif kerana apa? Tuan-tuan, sebabnya kerana mengharapkan manusia. Siapa? Keluarga dia untuk menerima dakwah. Nampak? Itu kesilapan yang Nabi rasa, itu kesalahan yang aku buat. Aku mengharapkan manusia. Sebenarnya kita mengharapkan Allah sahaja. Tuan-tuan, mati Allah. Maka inilah tuan-tuan, kita habis dah satu muka, baru satu muka tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung sikit-sikit tuan-tuan. Tak apa, walaupun sedikit kita tak habiskan satu bab, tapi kita memahami istimbat, faedah yang kita boleh ambil daripada sikit-sikit ni tuan-tuan. Daripada kita habis satu hari tapi kita tak dapat istimbat apa-apa. Tuan-tuan, mudah-mudahan boleh menambah baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mati Allah, saya berhenti sekadar ini. Saya minta maaf terlebih sikit tuan-tuan. Maka mudah-mudahan Allah menerima takwa kita kepada Allah melalui ibadah korban yang kita akan lakukan nanti, ya Allah. Rabbana taqabbal minna kama taqabbalta min Ibrahim khalilik
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.